lagi untuk Terus 20 tahun, Nabi berumur 20 tahun, dia menyaksikan Hilfu Al-Fusul. Maksudnya dalam bidang perniagaan, maksudnya membela perjanjian, membela orang-orang yang terniaga dalam perniagaan. Dan pada masa itu juga dia mengembala kami bersama saudara Suswan di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian berpindah di Mekah lah. Maksudnya Nabi ni dia ada kerjaya Ustazah kan. Maksudnya segi bisnes ada, ada dan dia pun mengembala kambing. Ada pengembala. iktibar kenapa kenapa Rasulullah ni ditakdirkan untuk mengembala kambing dan dia berniaga, membuat bisnes lah bersama-sama dengan Khadijah. Okey, yang sebenarnya ni iktibar dia lah. Dididik Allah dengan kehidupan yang mencabar sebagai persediaan untuk dilantik sebagai Rasul yang agung. Maksudnya Nabi Belum lahir-lahir dah tak ada ya. tak ada Nabi ayah. lahir-lahir dah tak ada ayah. Maksudnya dalam Okay. masa 6 tahun ibunya meninggal. Lepas tu datuknya pula meninggal. Dan akhirnya dibela ataupun dipelihara oleh Abu Talib. Sehingga baginda besar lah. Okey. Ya, seterusnya ini umur 25 tahun, ini ada dalam kitab surat 144. So ini saya dah sentuh sikit tadi, dia baginda berdagang ke Syam. So ini dia berurus niaga dengan Sayyidina Khadijah. Ya, Sayyidina Khadijah berurus niaga. Ini barangan biasanya membawa dagangan ke Syam dibantu oleh Masarah. Masarah ni sebenarnya nama lelaki, tahu kan? Sarah tu lelaki. Zah? Ya, betul. Sebab kita mungkin confuse kot sebab kita letak nama Masarah kat perempuan kan, Ustazah kan? Ya, mungkin lelaki. tak tahulah. Masarah ni sebenarnya pekerja lelaki Khadijah sebenarnya. Dan apabila berdagang ke Syam, baginda membawa keuntungan yang lumayan, yang dan kemahiran serta ketekunan baginda berniaga tu yang menarik minat Khadijah untuk berkahwin selepas itu. Ya. Sifatnya yang jujur dan amanah, tu perniagaannya maju. Ya, betul. Dia punya iktibar daripada kisah ni pada umur 25 tahun Rasulullah ni, yang pertama kita boleh ambil baginda ni seorang yang menunaikan amanah, dan Rasulullah juga mempunyai kerjaya. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, Rasulullah mendapat kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat, menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Maksudnya bukan sahaja, ni belum dilantik sebagai Rasul lagi Ustazah kan. Nanti kita tengok semasa dilantik Rasul dan selepas menjadi Rasul lah. Ni sebelum lagi, maksudnya baginda Rasul dah ada kerjaya pada masa tersebut. Yang pertama dia sebat dari segi perniagaan lah, bersama-sama dengan Khadijah. Okay, yang seterusnya pada umur yang sama juga Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Khadijah. So ini sebenarnya menghantar seorang kawan rapatnya, Nafisah binti Munabbih. Jadi saya ambil dalam muka surat 144 juga, kisah dia lah. Nafisah ni kawan karib Khadijah, maksudnya menghantar meresik lah. Sebab apa? Sebab Khadijah tertarik dari kemuliaan dan akhlak Nabi. Dan Nabi setuju, dan Nabi meminang Khadijah melalui bapa saudara Amru bin Asad. Itu dalam teks. Okey. Macam saya ceritakan tadi lah sebelum ni, di Bidata 6 orang anak dari hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Jadi seorang saja Ibrahim tadi Ibrahim hasil perkongsian perkahwinan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Okey, yang seterusnya iktibar daripada untuk kisah ni pada umur 25 tahun. Nabi seorang yang jujur. Maksudnya jujur dari semua segi lah untuk Nabi ni. Yang kedua ialah menghormati keluarga, dan yang ketiga adalah menjaga adab dan batas pergaulan. Itu iktibar yang kita boleh ambil untuk kisah perkahwinan
Nabi dan Sayyidatina Khadijah. Okay, saya teruskan untuk umur 35 tahun. 5 tahun. Okey. Ini peristiwa besar Ustazah kan? Perletakan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni untuk maklumat semua yang berada di Kaabah tu Ustazah kan? Yang menjadi rebutan untuk orang-orang apa? Orang Orang keras. Siung. Ya, Hajarul Aswad ni. Ya, betul. Yang saya tahu Ustazah Hajarul Aswad ni Ya. dia bukan asalnya warna hitam. Betul tak? Kan. Putih suci. Ha, ya. Tapi Aswad ni dalam bahasa Arab dia hitam Ustazah kan? Hitam. Aswad Sebab ni dalam bahasa Arab hitam. Orang dah banyak mungkin sebab dia. So batu tu menjadi hitam. Itu Hajarul Aswad. Okay, dia punya kisah ni kalau salah betul tak Ustazah maksudnya Hajarul Aswad ni batu dikatakan Nabi Adam. Nabi Adam dia rindu dekat syurga kan? Ustazah? Nabi Adam rindu dekat syurga dan lepas dia dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi, Nabi Adam rindu, so Allah menetapkan malaikat supaya membawa Hajarul Aswad atau batu pada syurga, so sebagai untuk melepaskan rindu Nabi Adam dan Hawa terhadap syurga, dia bagi batu tu lah. Tapi sampai sekarang ada lagi Ustazah kan dekat Kaabah kan macam tu. Ya. Okey. Kenapa peristiwa ni penting? Sebab berlakunya banjir besar di Mekah pada tersebut sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. So, Kaabah ni sebenarnya dia bukan ada pada zaman Nabi, bukan. Dia Nabi Muhammad dia ada pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang membina Kaabah bersama anaknya lah. Kiasnya untuk peletakan Hajarul Aswad ni semua kabilah berpakat untuk membaiki dinding ataupun Kaabah yang dah rosak. So dekat situ berlaku perebutan lah antara kabilah-kabilah siapa yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad. So cadangan daripada Umayyah Al-Makhzumi, ini seorang pembesar Quraisy pada masa tersebut, pembesar Arab yang semua orang hormat kat dia lah, Abu Umayyah Al-Makhzumi. So dia mencadangkan supaya orang yang pertama masuk ke pintu Bani Syaibah, yang tu kita akan minta diletakkan Hajarul Aswad. Ditakdirkan Allah Nabi Muhammad yang orang yang pertama yang memasuki pintu Bani Syaibah tersebut, dan untuk menyelesaikan dia punya peletakan batu Hajarul Aswad di Kaabah, Nabi menghamparkan ridak. Ridak ni lah serindang Ustazah kan? Ustazah? Ya. Ridak ni lah serindang kan? Selendang yang ada 4 penjuru. Masa di penjuru tersebut, semua kabilah, semua ketua kabilah dia akan pegang dia punya kain, dan Nabi letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah. So sampai di Kaabah, orang yang bertanggungjawab untuk meletakkan batu tersebutlah Nabi sendirilah. Maksudnya yang lain tu pegang, dan semua orang berpuas hati dengan cara ataupun penyelesaian Nabi untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya semula. Ustazah kan? Betul Ustazah? Betul. Ustazah? Betul tak? Okey. Biasanya apa iktibar yang kita dapat untuk peristiwa peletakan Hajarul Aswad ni, dia yang pertama adalah sifat tawaduk Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah bukan sahaja dia beribadat dan bersendiri-sendiri, tak. So dia turut serta dalam aktiviti masyarakat. Itu sifat Rasulullah lah. Yang ketiga ialah menerima amanah dengan penuh tanggungjawab. Maksudnya diberikan amanah untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asal Hajarul Aswad tersebut. Yang keempat, menyelesaikan masalah masyarakat dengan bijaksana macam tadilah. So, nak bagi semua orang merasa, so Nabi menghamparkan ridak supaya semua ketua kabilah ni dapat mengusung ataupun dapat mengiringi Hajarul Aswad untuk diletakkan di tempat ni. Yang kelima, mendamaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya semua orang berpuas hati dengan keputusan ataupun jalan penyelesaian yang Nabi buat untuk peristiwa peletakan Hajarul Aswad ni. Itu pada umur 35 tahun.
umur 40 tahun. Ini ialah peristiwa kerasulan Nabi lah. Ustazah ada lagi dengan saya ni? Kita tak ada ni. Cakap seseorang ke? Ustazah ada lagi? Ustazah dah start lah. Saya teruskan juga nanti Ustazah masuk lah kot. Ustazah ada line problem sikit. Tak apa, saya teruskan juga. So nanti Ustazah akan sharekan dia punya input-input tambahan lah untuk input tambahan untuk tajuk ni. Saya teruskan lagi untuk murid-murid kita yang ada. Okay, untuk umur 40 tahun Nabi Nabi dilantik sebagai Rasul pada umur 40 tahun. Saya tengah tunggu Ustazah sekarang ni. So untuk umur 40 tahun Nabi Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Beliau bersendirian di Gua Hira. Gua Hira ni berada di Mekah. Dan beliau baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Yang ni saya ambil dalam teks muka surat 145. Okey, 145 dan diturunkan surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1 hingga 5. Saya bacakan dia punya terjemahan. Bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang kita baca, yang biasa kita baca. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sini saya bacakan terjemahan dia. Sementara tunggu Ustazah tu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Okay, yang mencipta sekalian makhluk. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Itu adalah terjemahan bagi surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1 hingga 5. Ni yang wahyu yang pertama yang Nabi dapat di Gua Hira. Sebab Nabi ni dia suka bersendirian, atau sebab di Mekah pada masa tersebut penuh dengan dia punya bising lah, maksudnya orang minum arak pada masa tersebut kan. Itu kat Mekah, suasana kat Mekah. So Nabi nak mencari ketenangan lah pada masa tersebut. Okay, satu sekali lagi untuk dia punya iktibar pada umur 40 tahun tadi, tidak suka dengan kesesatan masyarakat. Macam saya beritahu tadi, masyarakat Arab pada masa tersebut dia minum arak dan menyembah berhala. So berhala tu memang penuh dekat di sekitar Mekah. Okay, yang kedua, beribadat dan bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk. Maksudnya pada masa tersebut baginda beribadat dan memohon petunjuk kepada Allah lah. Yang ketiga, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah. Ini kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan yang keempat, bersabar dan istiqamah menyampaikan dakwah. Yang itu kita bincangkan sekejap lagi. Okey, yang seterusnya, Tika boleh dengar Tika? Tika? Ustazah. Hilang juga Tika. Kita orang lain tak clear. Okey. Tak apa. Saya teruskan saya dah umur 40 ni. Saya dah umur saya. Umur 40, okey. Tapi umur 40 dah. So ini yang menerima wahyu yang pertama saya dah ulas tadi. Saya teruskan lagi untuk umur 51 tahun. Ini peristiwa yang paling besar lah bagi saya sebab peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi di Isra dan Mi'raj kan? Nabi di surat 147. So sebab Nabi pada masa tersebut dia kematian dua insan yang tersayang dia. Yang pertama ialah isteri bagi dia sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah, dan yang kedua ialah Abu Talib yang menjaga beliau sejak daripada kecil lagi, Abu Talib. Kenapa di Isra dan Mi'raj kan? Sebab Allah nak berikan kepada Nabi Rasulullah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya ni panjang cerita dia, ada bermacam-macam peristiwa yang berlaku semasa Isra dan Mi'raj ni. Itu nak kita kalau masa kita buat di slot yang lain lah, ataupun di dalam kelas lah. Okey, Nabi di Isra dan Mi'raj kan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan di Masjidil Aqsa baginda diangkat naik menuju ke Sidratul Muntaha.
langit yang ketujuh dan seterusnya di Sidratul Muntaha lah, yang tempat Nabi menerima kefadluan untuk solat 5 waktu. Apa iktibar yang terdapat untuk peristiwa ni? Yang pertama, Nabi menjalani Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad. So maksudnya ni tiada khilaf. Maksudnya ada orang berpendapat pada zaman dahulu, orang berpendapat Nabi Isra Mi'raj ni dengan roh sahaja. Dia bukan di Isra Mi'raj ni kedua-duanya sekali, roh dan jasad. Maksudnya dengan tubuh pada baginda sendiri, baginda naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperbuat solat. Yang kedua, Rasul terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti ajaran para rasul sebelum baginda. Sebelum ni Nabi yang terakhir sebelum baginda ialah Nabi Isa. Itu untuk Rasul yang terakhir lah, maksudnya menyempurnakan ajaran Nabi Isa. Yang seterusnya, yang ketiga, tak boleh makan lemak. ada bunyi ya. Lagi tu ngantuk ah. Ada bunyi. Nurul. Ada bunyi. Ada siapa kat situ? Tu siapa yang nak makan nasi lemak tu? Tidur aku dah. Okey, saya teruskan Ada. Teruskan. Teruskan. Nak tidur boleh tidur kat meja. Yang ketiga, menerima kefarduan solat secara terus kepada Allah sebagai ibadat yang paling utama dalam Islam. Lagi makan nasi lemak ngantuk. Dengar ustaz-ustazah, dengar ni. Yang ketiga, ibadat menerima kefarduan solat secara terus kepada Allah SWT sebagai ibadat yang paling utama dalam Islam. Ini kisahnya panjang juga. Daripada 50. Ini pun guna pian punya ni. Daripada 50 kan? Daripada 50 sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam sahaja kan? Betul tak? Ya, dengar. Betul tak Ustazah? Ni pinjam handphone kita. Ya. Tak apa. Okey. Tak apa. Tadi saya menakar tak boleh. Kan? Ya. Okey, maksud 50 waktu. Waktu dikurangkan sehingga 5 waktu. Itu pun Nabi Musa minta Nabi Muhammad, Rasul kita minta kurang lagi. Nabi cakap apa? Dia kata, aku dah malu di jemputan dan minta diskon lagi. Mesti nak minta kurang lagi. Tapi kita tengok teliti yang semasa hari ni Ustazah kan, memang 5 waktu pun bagi orang-orang yang ni dia rasa berat sebenarnya kan. Walaupun 5 waktu sebenarnya. Dia tak tahu yang 50 waktu, saya pun tak tahu dia punya. Kalau sebenarnya Nabi terima pada masa tersebut 50 waktu, rasanya 1 jam sekali kita solat kan pada waktu tersebut. Tapi alhamdulillah kita 5 waktu pun kita jaga dengan betul lah, walaupun 5 waktu. Tapi pahala dia sama dengan 50 waktu lah. Untuk iktibar yang keempat, mendapat pertolongan Allah ketika menyampaikan kebenaran. Yang ni kita akan tengok nantilah, mendapat pertolongan Allah ketika menyampaikan kebenaran. Maksudnya dari segi dakwah baginda tu dibantu oleh Allah dan dibantu oleh sahabat-sahabat baginda untuk menyampaikan dakwah ataupun menyebarkan Islam. Okey, yang seterusnya, umur 53 tahun. Di 53 tahun ni ada di muka surat 148, hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam yang pertama. So untuk ni, untuk maklumat semua, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun Ustazah kan? Ya, 13 tahun di Mekah. Ya betul. Daripada 40 tahun sehinggalah 53 tahun, itu dalam jangka masa 13 tahun berdakwah di Mekah dan sampai perintah wahyu daripada Allah SWT untuk baginda berpindah ke Madinah. Sebab Allah memerintahkan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Yang pertama, mendapat tantangan yang hebat daripada kaum baginda sendiri, kaum Quraisy. Maksudnya penganut agama Islam ni dia ditindas, disiksa dan dibunuh. Macam kita kisah-kisah Sumayyah dan sebagainya, itu yang dibunuh sebab memeluk Islam. Disiksa, antara sahabat yang pernah disiksa lah Bilal bin Rabah yang pernah disiksa. Ada ramai lagi para sahabat yang disiksa sebab dia memeluk agama Islam. Sebab tu antara hikmah dia kenapa Allah suruh meminta Nabi, mewahyukan Nabi supaya berhijrah ke Madinah. Yang kedua, fakta baginda berhijrah bersama-sama dengan
sahabat baik baginda lah, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. So dalam perjalanan hijrah tu untuk dia punya perjalanan yang semasa nak sampai di Madinah, so baginda membina sebuah masjid Quba. So ni masjid Quba ni dia masjid pertama dalam Islam lah. Masjid Quba kan. So lepas tu dah habis dah masuk ke kota Madinah, baginda membina sebuah lagi masjid, itu Masjid Nabawi. Zahan. Ya, Masjid Quba. Masjid Nabawi. Ya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba tu masjid pertama lah. Masjid yang kedua ialah Masjid Nabawi. Yang ke fakta yang sebenarnya lah untuk hijrah ini. Ya. Untuk poin yang seterusnya, hijrah ni baginda Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Orang Ansar ni orang yang sedia ada yang berada di Madinah pada masa tersebut lah. So Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. So yang ni banyak sahabat-sahabat dipersaudarakan lah melalui ikatan Islam lah. Maksudnya Nabi tak nak ada gap antara kaum Islam sendiri. Okay, yang seterusnya poin yang ke-6, peperangan mempertahankan Madinah. So ni kisah-kisah peperangan yang Nabi terlibat keseluruhannya lah berjumlah 82 peperangan semasa Nabi hidup. Yang saya letakkan dalam buku teks, dia punya istilah adalah Ghazwah. Ghazwah ni ialah maksudnya peperangan yang ditulis sendiri oleh baginda Nabi sebanyak 28 peperangan. Dan yang kedua adalah Sariyah. Sariyah ni baginda melantik seorang ketua ataupun seorang panglima untuk memimpin peperangan lah. Maksudnya ada 54 peperangan sekali. Jumlah peperangan semasa Rasulullah masih lagi ada 82. Untuk peperangan yang dipimpin sendiri termasuklah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, pembukaan kota Mekah dan Hunain. Ini kisah-kisah di sendiri panjang ni cerita. Badar, Uhud, Khaybar, pembukaan kota Mekah dan Hunain. Okey, untuk iktibar, untuk kisah ataupun peristiwa ni, yang pertama, Nabi Muhammad selalu berkorban demi menegakkan agama Islam. Yang kedua, baginda menyampaikan Islam dengan sempurna dan penuh amanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, baginda membentuk pemerintahannya adil berteraskan wahyu. Yang keempat, negara Islam Madinah menjadi model negara Islam yang terbaik. Okey. Ini Madinah sampai kita gelarkan dia sebagai Madinah Al-Munawwarah. Sebab dia punya kegemilangan kota Madinah pada masa tersebut. Okey, untuk 63